Fokus dari Sabah petang ini, Ketua Menteri mengumumkan nama khas Gabungan Kerajaan Negeri selain lawatan Menteri Komunikasi dan Multimedia di Ranau. Butirannya terus saja bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, benar, sahih. Berkat kuasa serta merta Kerajaan Sabah dikenali sebagai Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN. Perkara ini diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor sebentar tadi di Pekan Tamparuli. Walaupun Barisan Nasional, dia dalam satu gabungan yang lain, dia tidak dalam gabungan GRS, tetapi kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan gabungan GRS dan juga Barisan Nasional. Ini sudah dipersetujui sebelum pilihan raya pun. Kita ada kerjasama dengan Barisan Nasional dan apabila kita menang keputusan pilihan raya, kita bersama-sama membentuk kerajaan negeri. Baru-baru ini UMNO Sabah mencadangkan Kerajaan Sabah dikenali sebagai Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS Barisan Nasional BN kerana gabungan ini telah ditubuhkan pada pilihan raya negeri PRN 16 yang lalu. Datuk Haji Ji berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan lawatan kerja ke daerah kecil Tamparuli. Sempena lawatan itu, beliau turut meluluskan 5 projek kecil berjumlah RM980,000 termasuk menaik taraf pengubah elektrik untuk kegunaan Dewan Masyarakat Tamparuli. Beliau turut yakin tarikan pelancong ke jambatan dan pasar tamu Tamparuli akan terus membantu memacu pembangunan pelancongan sekaligus meningkatkan kegiatan ekonomi penduduk dan peniaga. Kementerian Komunikasi dan Multimedia meneruskan usaha bagi meningkatkan rangkaian kemudahan internet di kawasan pedalaman Sabah merupakan kesinambungan kepada program Jendela. Seramai 459 penduduk dengan 59 buah rumah di Kampung Pahu Sarayo Ranau mendapat manfaat kemudahan capaian internet yang lebih baik melalui langkah penambahbaikan menara pencawang di kampung tersebut. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa sempat melawat dan meninjau lokasi bertujuan untuk pengukuran kelajuan sambungan internet 4G bagi kemudahan penduduk serta pelajar sekolah di Kampung Pahu Ranau. Turut serta Datuk Dr. Fadullah Suhaimi Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Lawatan kerja program Jelajah Singgah Menara akan diteruskan esok di Kampung Daigin dan Kampung Gadung Papar. Jadi saya bersyukur sangatlah untuk memberi harapan kepada masyarakat ataupun penduduk kampung ini dan sekitar kawasan inilah demi kebaikan untuk terutamanya pelajar dan khasnya umumnya seluruh masyarakat lah. Tetapi setelah di-upgrade ini orang bilang tawah ini kan penghujung bulan 12 ni dia memang dia besarlah dia punya perubahan lah. Tan Sri Anwar turut menghadiri program Komuniti Keluarga Malaysia Daerah Ranau bertempat di Dewan Tokong Chon Chukong, Ranau, anjuran Jabatan Penerangan. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengumumkan memperuntukkan keseluruhan berjumlah RM168.4 juta untuk daerah Ranau. Peruntukan tersebut bagi menyiapkan beberapa projek baharu selain menaik taraf projek sedia ada meliputi perkhidmatan dari sudut komunikasi ekonomi digital, kegiatan e-commerce serta peluang pekerjaan kepada masyarakat luar bandar. Antaranya RM103.4 juta peruntukan tersebut adalah bagi menaik taraf capaian internet dengan membina 35 menara baharu gentian optik sebagai tambahan menara sedia. Peranti Keluarga Malaysia akan dilanjutkan selama 6 bulan lagi, menambah baik 30 menara pemancar, membina 5 menara telekomunikasi menggunakan teknologi satelit serta pelaksanaan 325 rumah untuk gentian optik. Peruntukan 65 juta adalah bagi projek POP bagi 60 buah sekolah yang akan dinaik taraf kepada gentian optik agar mendapat capaian mutu internet yang lebih bagus. Bila sebut jendela, artinya menambah menara, menambah rangkaian gentian optik dan menaik taraf stesen-stesen pemancar. Ya.
Dan itu sedang berjalan dan kerja-kerja telah kita berikan, boleh kata hampir semuanya pada kontraktor tempatan, kontraktor Sabah yang sedang melaksanakannya. Saya pantau pada semasa ke semasa kerana saya pula dikehendaki melaporkan kepada Majlis Ekonomi Digital Negara. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena program santai komuniti di daerah Ranau. Tambah Tan Sri Anwar lagi, satu lagi pusat ekonomi digital di Dun Karanan akan dibina untuk mempersiapkan masyarakat setempat mempertingkatkan kebolehan dalam ekonomi digital. Susulan banjir di daerah Beaufort, sebanyak 848 ketua isi rumah KIR yang terputus hubungan akibat banjir baru-baru ini menerima bantuan makanan. Bantuan disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Ruslan Muharram, dibantu Angkatan Pertahanan Awam. Hari ini kita telah pun menyalurkan sumbangan batkul makanan kepada mangsa-mangsa banjir yang yang terjajas truk di dua batang jalan raya, Jalan Bangkalalap dan juga Jalan Suasa, di mana dua batang jalan ini tidak dapat dilalui semasa banjir dalam lebih kurang 8 hari yang lepas. Dan bantuan yang kita salurkan pada hari ini adalah sebanyak 848 ketua keluarga yang merungkumi 15 JPKK. Beliau berkata demikian di Kampung Suasa Beaufort. Bantuan tersebut melibatkan penduduk Kampung Bangkalalak, Berumbai, Kangsa, Suasa Laut dan Lago Ulu. Beliau turut berharap agar kerajaan dapat mempercepat kelulusan pembinaan Sungai Lencongan terusan suasana bahan ke Sungai Mambangan sepanjang 6 km bagi mengurangkan impak banjir. Ibu bapa diingatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan maklumat tidak benar yang tersebar di sosial media mengenai persepsi negatif berkaitan vaksin. Mereka seharusnya perlu melindungi anak-anak mereka daripada terus dijangkiti COVID-19 di musim persekolahan ini melalui kaedah vaksinasi. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah di daerah-daerah, pejabat kesihatan daerah telah pun masuk ke sekolah pada kali pertama. Tapi kami akan pergi lagi untuk kali kedua. Apabila sekolah buka ni, tim daripada daerah dan outreach ini akan pergi lagi untuk kali yang kedua untuk memujuklah mereka mendapatkan vaksin. Beliau berkata demikian selepas membuat lawatan kerja ke daerah Tenem dan Keningau di Dewan Masyarakat di Keningau. Setakat ini, sebanyak 21.7% kanak-kanak yang berumur 5 ke 11 tahun telah divaksin menerusi program imunisasi COVID-19. Tambahnya, peratusan masyarakat yang tidak mengambil dos penggalak juga masih kurang kerana terpengaruh dengan berita palsu daripada golongan yang tidak yakin atau tidak setuju dengan vaksin atau anti-vaksin. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS bersedia melaksanakan solat tanpa penjarakan di surau dan masjid seluruh Sabah menjelang 1 April nanti. Walau bagaimanapun, ia masih menunggu kebenaran daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah. Sekiranya diluluskan, ini adalah berita baik buat umat Islam, khususnya ke arah menyambut bulan Ramadan. Kita tunggu nanti keputusannya daripada Jawatankuasa Negeri, dan sekiranya sudah dibenarkan untuk itu, kita sudah bersedia. JAHIN sudah bersedia dan kita akan membuat arahan dari masa ke masa untuk pengurusi-pengurusi dan imam-imam di masjid untuk melaksanakannya. Dan apapun SOP tetap juga kita buat dengan beberapa perkara atau peraturan yang telah kita tetapkan. Tambah Datuk Arifin, perincian SOP pelaksanaan solat tarawih dan solat sunat Aidilfitri akan diumumkan minggu hadapan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Ambang Ramadan sempena Ihya Bulan Barakah Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Negeri Sabah di Pantai Pimping Membakut.
Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Yadim, Kamarul Arif Tuan Soh berkata program ini sebagai persediaan menyambut bulan Ramadan. Datuk Dr. Arifin turut menyertai aktiviti kayuhan ambang Ramadan sekitar Pantai Pimping, Membakul. Terdahulu, beliau turut menyempurnakan pelepasan larian padi di sawah padi Kampung Pimping, Membakul. Semarak sambutan bulan Ramadan yang bakal disambut umat Islam tidak lama lagi. Masjid Jami Yusuf Al-Qardawi Telupit menganjurkan program Kembara Amal Jelajah Sabah untuk menyampaikan bantuan kepada masjid terpilih. Konvoi amal ini turut melibatkan belia secara tidak langsung mendidik mereka agar prihatin kepada masyarakat. Kami panggil ini istimewa kerana konvoi ataupun kembara kami ini disertai oleh belia masjid. Sebab kita melihat belia-belia sekarang ini lebih suka berjalan. Jadi kita gunakan peluang ini, keminatan anak-anak ini untuk kita bawa keluar sambil mungkin kita mengenali negeri kita, negeri Sabah ini. Sebenarnya satu anjakan ataupun satu perubahan yang sangat positif, terutama melibatkan belia. Sebenarnya belia ni mereka perlukan satu program energetik yang memerlukan tenaga, yang memerlukan juga fikiran mereka. Dan itu yang mereka perlukan. Tapi apa yang saya nampak, Masjid Yusuf Al-Qardawi memberi laluan untuk remaja menggunakan tenaga mereka, menggunakan buah fikiran mereka untuk berprogram bersama masjid. Saya rasa program ini bagus untuk belia-belia sebab boleh tengok orang susah, belajar macam hidup orang. Konvoi melibatkan 23 sukarelawan dengan 8 kenderaan pacuan 4 roda telah memulakan perjalanan konvoi sejak 25 Mac bermula dari Pekan Telupit, Paitan, Pitas, Kota Marudu, Kudat, Kota Belud dan Kota Kinabalu. Laluan konvoi seterusnya melibatkan daerah Sepitang, Tenem, Keningau, Nabawan, Tawau, Kunak, Lahadatu dan Kinabatangan. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu bersama saya Anesia Dawles. Keluarga Malaysia, teruskan kesetiaan anda bersama Berita Wilayah. Perkembangan seterusnya kembali bersama Sahih di Akasapuri. Silakan, Sahih. Terima kasih, Anne.